Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar kepada semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat sekali lagi bersiaran dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di seluruh dunia. Dan insyaAllah untuk hari ini syarikat yang kita akan lihat annual reportnya adalah PNG, ataupun nama panjangnya Procter and Gamble. Adalah salah satu syarikat yang didagangkan di global, okay, global stocks. So insyaAllah kita akan lihat annual report yang dikeluarkan bagi tahun kewangan 2021. Okay, so seperti biasa sebelum kita bermula, please kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, kaum keluarga, sahabat anda sama ada di Facebook, WhatsApp ataupun di Telegram channel dan sebagainya. Okay. Dan sekiranya anda boleh nampak screen sharing saya, boleh komen nampak, dan sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh komen dengar. Dan pada masa yang sama, saya akan test dulu device saya. Okay, so Alhamdulillah semuanya nampak okay, dan hopefully hari ini semuanya akan berjalan dengan lancar. Okay, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang turut serta dalam sesi bedah siasat annual report Procter and Gamble hari ini. Dan jutaan terima kasih kepada anda yang dah kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Okey. Dan sebagai disclaimer, okay, sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call, dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing. Okay? So sekiranya anda memerlukan hikmat nasihat pelaburan, saya dapatkan daripada mereka yang berlesen dan juga bertauliah. Okay? Dan mungkin ada yang first time jumpa saya, nampak saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Ahmad Arif bin Zulkifli, merupakan lulusan ijazah sarjana muda dari UiTM dalam bidang civil engineering, dan currently memiliki professional qualification sebagai syariah registered financial planner bersama dengan MFPC, dan pada masa yang sama memiliki dua jenis lesen, iaitu FPMR daripada SIDC, dan yang kedua unit trust license daripada FIMM. Okay? Dan currently bekerja sebagai advisor bersama dengan The Sophisticated Investor ataupun TSI Group, dan sebagai financial consultant bersama dengan Philip Mitchell Berhad, dan pada masa yang sama sebagai senior marketing representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Sdn Berhad. Dan Alhamdulillah antara pencapaian saya sepanjang tahun 2021 dan sebagai million dollar producer, sebagai top producer TSI Group untuk keseluruhan tahun 2021 bagi kategori MR, dan sebagai top producer bagi dua jenis kategori PMA dan juga PMAT untuk beberapa bulan, antaranya bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. Okay, so itu serba sedikit pencapaian saya sepanjang tahun 2021, dan mohon doakan agar tahun 2022 ini lebih banyak lagi pencapaian yang saya dapat lakukan, insya-Allah. Okay. So, back to our main business untuk hari ini, iaitu annual report syarikat Procter and Gamble. I think mungkin Procter and Gamble tak ramai orang tahu, okay? Tapi mungkin kalau pernah dengar nama jenama seperti nampak gambar kat sini, Pantene, shampoo Pantene. Itu adalah salah satu produk keluaran Procter and Gamble. Pampers, okay, Gillette, Oral-B, kemudian Olay, ataupun apa lagi Head and Shoulders, kemudian banyak dia punya jenama di bawah Procter and Gamble, so mungkin anda pernah tahu. So all the brands itu adalah yang saya sebutkan tadi berada di bawah Procter and Gamble. So dia punya main ataupun mother company ni, parent company is Procter and Gamble. So pecahan bawah tu dia ada banyak bisnes, pecahan bisnes segment dia. So ada yang bahagian beauty, ada bahagian personal care, ada bahagian fabric dan sebagainya. Okay, so mungkin nama PNG tak berapa popular, tapi mungkin spesifik brand untuk setiap produk tu mungkin Oral-B, kita tahu itu produk untuk kebersihan gigi, penjagaan gigi. Pantene shampoo, Olay untuk kecantikan dan sebagainya. Okay, so itulah serba sedikit berkenaan Procter and Gamble. So sebagai introduction, mungkin anda yang tak tahu, so sekarang dah tahulah. Okay, so sebenarnya Pantene tu
Di bawah PNG. So Pantene tu dia tak listed. So yang listed tu is dia punya parent company, which is Procter and Gamble. Okay, so ini muka kedua. Tadi muka front page. This is the second page on the table of content, and then dia bagi straight into the financial highlights, which is agak rare juga, sebab muka slide kedua terus dia bagi all the financial highlights yang dia nak highlights kan. Okay, so very special. Dan juga mungkin apa ni, dia as punya core business lah. So this is a business. So page kedua terus go straight to the point. How much dia punya sales, how much dia punya income, how much dia punya EPS dan sebagainya. Alright, so dia dah bagi, kita just go through terus. Okay, so straight sebelum kita tengok kepada bahagian business model dan sebagainya, dia bagi terus on the net sales. Okay, so jumlah jualan bagi Procter and Gamble untuk tahun 2021 adalah sebanyak 76.1 bilion US dollar. So 76 bilion untuk tahun 2021, which is angka yang tertinggi bagi 5 tahun, prestasi 5 tahun yang lalu, yang mana kalau kita tengok 2017 hanya mencatatkan 65 bilion, 2018 meningkat kepada 66, 2019 meningkat kepada 67, 2020 meningkat kepada 71 bilion, dan 2021 meningkat lagi kepada 76 bilion. So track record untuk 5 tahun in term of sales volume keep on increasing from year to year. Kemudian on the operating income, ada naik ada turun, okay, tapi for the last 3 years berlakunya kenaikan. Hanya cuma 2019 ni nampak ada sudden drops, hanya 5.5 bilion. So nak tahu kenapa ni kena buka lah dia punya annual report untuk tahun 2019. Kemudian apa lagi yang kita boleh nampak dekat sini, net earnings attributable to PNG. Okay, so dia punya net earning daripada sales 76 bilion, berapa dia untung sebenarnya? Net earnings dia adalah 14.3 bilion US dollar. So 14.3 is not the highest untuk 5 tahun ini. Okay, which is tahun 2017 the highest in the 5 years punya track record, dia tu 15.3, even though dia punya net sales hanyalah 65 bilion sahaja. Okay, so tetapi untuk tahun 2021 still is a profit dengan 14.3 bilion. Okay, diluted net earnings, dia follow dia punya net earnings. Okay, dia meningkat, menurun, kemudian meningkat kembali. Dan apa lagi kita boleh nampak kat sini, dividends. Okay, so sebenarnya Procter and Gamble adalah syarikat yang memberikan dividends kepada the shareholders. Dalam kalau kita tengok kat sini from track record 5 tahun ni memang dia pernah bagilah. So consecutively dia bagi 5 tahun berturut-turut ini dividends untuk dia punya common share. So untuk tahun 2021 dia bagi $3.24 bagi setiap unit saham. Alright. Kemudian dia bagi juga pecahan in term of net sales business segment. Business segment mana yang contributed the highest revenue untuk syarikat Procter and Gamble. Okay, so dia bagi terus dekat sini dalam bentuk chart. Lebih mudah kita lihat. Okay, so yang pertama, the highest contributor bagi Procter and Gamble adalah daripada kategori ataupun business segment fabric and home care. Okay, so saya mula ingat beauty products je contributed the highest, tapi bukan. Untuk tahun 2021 dia punya product homes, fabric and home care contributed 34%, which is the highest daripada business segment Procter and Gamble. Yang kedua untuk baby, feminine and family care 25%, beauty yang ketiga sebenarnya iaitu 19%, manakala healthcare 13%, dan untuk grooming 9%. Okay, so itu pecahan daripada dia punya core business ataupun business segment utama. Okay, dia ada banyak lagi pecahan ni, tapi this is punya main 1, 2, 3, 4, 5 pecahan kepada business segmentnya. Di bawah tu ada lagi pecahan-pecahan. Setiap satu ni ada pecahan lagi. Okay, manakala in term of geographic regions, regions mana yang contributed highest revenue untuk Procter and Gamble? Tidak lain tidak bukan, of course, North America. Okay, yang kita tahu banyak report yang kita dah go through sebelum ni. Syarikat yang based di US memang dia punya big chunk of the revenue comes from Americas. So Americas ni meaning kalau yang ni termasuk US, Canada dan juga ini Puerto Rico. Dia termasuk juga Puerto Rico. Saya tak pasti kenapa dia masuk North America, Puerto Rico ni. So sebab Puerto Rico ni macam
Jauh juga daripada US tu, dia kat belah bawah. Dekat apa ni, belah-belah Costa Rica kata saya, belah bawah sana tu. Puerto Rico, okey lah, tak apa, dia masukkan sekali. So dekat sini meaning untuk North America is US tu sendiri, Canada dan juga Puerto Rico, okey. Manakala the second geographic region yang contributed second highest revenue bagi syarikat Procter and Gamble adalah daripada Europe. So orang Eropah banyak guna produk P&G juga. Kemudian yang ketiga daripada Greater China 10%, Asia Pacific 9%, Latin America 6%, India, Middle East and Africa 6%. Okay, so ini pecahan daripada geografi. Main almost half tapi belum sampai half. 47% datang daripada mereka punya business. Okay. So page ketiga on the letter ataupun surat daripada dia punya CEO. Okay, so anda boleh baca dekat sini berkenaan dengan penerangan business dia dan sebagainya. Okay, kita nak go straight kepada okey, so since dah bagi kat sini. Okey, so ni pecahan produk-produk yang di bawah business segment utama dia tadi. Okey, which is dipecahkan macam contohnya healthcare. Produk-produk dia terbagi kepada dua, iaitu untuk personal healthcare dan juga untuk oral care. So mungkin anda pernah nampak lah brand ni. Dayquil mungkin kat Malaysia tak berapa ada. Okey, so yang ni pun saya kurang pernah nampak juga, ataupun mungkin ada. Cuma untuk yang oral care kita tahulah seperti Oral-B, IQ, Gillette, apa lagi, dan lain-lain. So itu antara produk untuk healthcare. Manakala untuk fabric and home care, pecah dia kepada dua juga, iaitu fabric satu, untuk home care satu. So fabric yang kita biasa nampak macam Downy. Okay, so Downy yang kita guna untuk sebagai apa, pewangi dalam pakaian. Kemudian yang lain kat sini saya tak tahu. Tide mungkin ada Tide ni yang buat apa, untuk basuh sabun baju. Home care, Clean Freak macam tak pernah nampak. Kalau yang ada pun Fairy mungkin home care, mungkin untuk cuci pinggan. Yang lain ni untuk ni lah, pencuci lantai dan sebagainya, untuk bersihkan rumah. Kemudian bahagian beauty ada dua, skin and personal care dan juga hair care. Skin and personal seperti Olay lah, Olay memang quite popular. Kemudian hair care macam Pantene, Head and Shoulders, Rejoice saya Rejoice pun ada di bawah Procter and Gamble. Lama tak pernah dengar nama Rejoice. Grooming, okay, macam Brown Brown pun sebenarnya bawah P&G, Gillette, dan lain-lain. Untuk baby feminine and family care, ini produk-produk macam Pampers kat sini. Ini untuk feminine care. Kemudian yang ni tisu-tisu lah untuk family care. Okay, so itu pecahan di bawah business segment dan contoh-contoh produk yang dia ada. Bahagian ini dibagi agak tebal juga dia punya mukadimah dia tu. Belum sampai lagi form 10K. Dia just bagi a little bit background, apa perkembangan semasa dan sebagainya. Okay. Kemudian kita teruskan ke page yang seterusnya. Okay, anda boleh nampak juga kat sini on the environmental, social and governance, on the ESG part, apakah perkembangan yang dilakukan. Okay, untuk environmental, we continually working to reduce the impact of our operations and helping make responsible consumption irresistible to people everywhere. On the equality and inclusion, bahagian social, we aspire to create a company and a world where equity and inclusion is achievable for all, building a diverse employee and leadership based on reflect the consumer we serve. Okay. Untuk environment tadi, nearly 8 to 10% people want to the brand they buy to help the more environment conscious. We launched
the It's Our Home campaign to highlight how small action at home can make big difference for our planet. Okay, so ni antara inisiatif dia. Bagi sosial, dia melancarkan ataupun introduce widen the screen, a broad creative and partnership platform to increase inclusion of black creators across the advertising, film and television industry. Okay, so dia inisiatif widen the screen, which is dia menggalakkan lebih ramai daripada kalangan black community bagi menghasilkan advertising, filem dan television industry. Okay, kemudian untuk governance, so governance dia more on reporting, okay, kepada disclosing all the data berkenaan dengan operation dia dan sebagainya. Okay, alright, so ini dia punya chairman and board president dan juga chief executive officer. Okay, 3 jawatan kat situ. David S. Taylor. Manakala page ke-19 inilah muka depan, okay, untuk form 10K sebenarnya yang official yang perlu disubmit kepada SEC, Securities Exchange and Commission dekat US tu. Namanya kat sini The Procter and Gamble Company. Dia punya trading code is PG. Okay, so this is punya common stocks. Yang lain-lain ni is not notes due, which is macam bond lah, dia bagi bond ni. So yang common stock anda nak search is dia punya ni code ataupun trading symbol dia PG. Didagangkan di mana? Di New York Stock Exchange. Alright, so this is muka depan yang official. Yang tadi tu just dia punya additional, dia bagi cantik lah. So total report dia taklah tebal, 100 ni termasuk yang page, termasuk 20 pages yang mukadimah tadi, bahagian dia punya CEO letter. So overall report mungkin dalam 80 pages saja. Okay, so this is table of content untuk 10K punya form pada page ke-20. Page 21 on the business. Okay, so the Procter & Gamble company is focused on providing branded products of superior quality and value to improve the life of world consumer now and for generation to come. The company was incorporated in Ohio in 1905. 1905 lagi dah diasaskan, having first been established as a New Jersey Corporation in 1890. Sebelum tu namanya New Jersey Corporation tahun 1890. So nama Procter & Gamble tahun 1909. Okay, so and was built from a business founded in Cincinnati in 1837. So sebelum lagi sejarahnya tahun 1837 dah diasaskan oleh William Procter and James Gambler. Namanya itu nama orang kalau Gambler letak nama syarikat kat Malaysia, most likely mungkin susah nak dapat syariah status lah, because dekat SEC punya guideline, selain daripada of course daripada segi interest revenue dia dapat daripada berapa interest income dia, daripada segi business model yang tak syariah compliance berapa persen, nama juga mainkan peranan. So nama tu tak boleh lah nama-nama yang secara lumrahnya orang kaitkan kepada benda-benda yang tidak halal. Okay, so kalau kat Malaysia most likely dia tak dapat pengiktirafan syariah, dia kena tukar nama mungkin. So tapi yang ni sebenarnya namanya datang daripada James Gambler, bukannya gamble, buat gambling dan sebagainya. Okay, pengasalnya William Procter dan juga James Gambler. Today our products are sold in more than 180 countries and territories. Okay, so more details nanti kita akan lihat pada bahagian MD&A, Management Discussion and Analysis. This is on the parts dia nak cerita berkenaan ekonomi, business risk dan sebagainya. Report dia lain sikit sebab dia kiri dan kanan, so dia pecahkan kat dua parts. So yang ni habis and then pindah belah sini. So mungkin sebab tu nampak reportnya tak lebih daripada 100 pages. Tapi sebenarnya panjang juga, sebab satu page ada dua bahagian, divide left and right kat sini. Okay, all the risks associated with the company juga di-mention kat sini. Page ke-29 bahagian executive officer, dia punya jawatan, umur, bila dia lantik dan sebagainya. Page ke-30 on the market for registering common equity related stockholder matters and issue purchases of equity securities. Anda boleh nampak dekat sini. Okay, so dia bagi dekat sini satu graph, fiscal year dividend per share. So dekat atas ni PNG has been paying a dividend for 131 consecutive years.
Since its incorporation in 1890 and has increased its dividend for 65 consecutive years since 1956. So sebenarnya PNG yang tadi kita nampak pada page awal tadi, page kedua tadi tu dia tunjuk dividen untuk 5 tahun. Memang kita nampak every 5 years. The previous 5 years dia bagi. Tapi sebenarnya PNG dah bagi dividen ni selama 131 tahun. Setiap tahun tak pernah miss, konsekutif setiap tahun tak pernah miss bagi dividen. 130 tahun so bayangkan company yang dah lama dan kemudian dia increase since 65 tahun lepas dia semakin banyak dia punya pemberian dividen dia sejak tahun 1956. Over the past 10 years, dividend has increased at an annual compound average rate of 5%. Okay. So untuk last 10 years dia punya dividen peningkatannya 5% setiap tahun. Nevertheless, the part of future dividends will be considered after viewing dividend yield, profitability and cash flow expectation and financing needs, and will be declared at the direction of company boards of directors. Okay. So ini dibagi since 1956 kat sini. Dividend per share dia setiap tahun. So dulu mungkin 0.0 something je. 0.01 dividen dia bagi untuk per units ataupun sesahamnya. Dan latest 2021 $3.24 ni untuk sesaham juga. Tapi yang ni dah consider okay, split adjusted lah. Dia dah masukkan sekali dengan split adjustment. Okay. Alright, as of 30th June 2020, approximately ada 4 juta ada 4 juta common stock share owners. Ramai 4 juta orang yang berdaftar ataupun memiliki saham PNG ni ataupun PG ni di New York Stock Exchange 4 juta. Saya rasa ni first time saya nampak untuk report di global Kita dah go through I think 14 report ke 15 report. Yang ni ada 4 juta. Yang lain tu mungkin 1000, belah ribu lah paling banyak saya rasa. 100,000 pun ada 100,000. Ada mungkin satu. Yang ni 4 juta share shareholder. Kalau buat AGM semua nak datang, saya tak tahu macam mana nak himpunkan 4 juta orang. Okay. Kalau semua datang lah. Tapi of course lah, kalau daripada overseas tu unlikely datang lah. Okay. This one is on the shareholder return. Dia bagi comparison dengan dua index, iaitu S&P 500 Index dan juga S&P 500 Consumer Staple Index. So PNG yang rectangle warna biru ni dia kedua, which is S&P 500 return untuk the previous 5 years dia paling tinggi. PNG kedua dan ketiga S&P 500 Consumer Staple Index. Okay, so contohnya kalau anda melabur $100 2016, so sekarang ni nilainya 184. As compared to S&P 500, labur 100 dia dah jadi $225. Just untuk comparison. Okay, page ke-32 kita masuk pada bahagian management discussion and analysis. This is dia punya penerangan yang lebih detail berkenaan dengan business model dan juga perkembangan semasa. Okay. Okey, pecahan daripada segi reportable segment untuk business segment dia tadi tu, yang ada beauty, grooming, healthcare, fabric home, baby and family care. So daripada segi number of sales, this is untuk revenue dia berapa contributes dan juga berapa earnings dia yang dia bagi. Okay, so kalau yang tadi paling tinggi fabric and home care, which is 34%. In term of net earnings, this business contribute 31, which is also the highest. Untuk baby and feminine, okay, revenue dia 25 ataupun sales 25%, net earnings contributed also 25%, sama dengan dia punya ni. Okay, so mungkin yang lain-lain pun dia tak jauh beza, berapa contribute to sales dia dan juga dia punya in term of dia punya earnings, dia punya profit itu berapa dia contribute. So dekat sini juga dia bagi pecahan apa produk contoh je. Okay, major brands dia apa dekat sini anda boleh tengok ada Oral-B ni Head and Shoulders, kemudian Mr. Clean okay, kita ada Febreeze Febreeze kita pun ada lah kat Malaysia ni, Mr. Clean dan sebagainya.
Kemudian on the recent development, okay, dia mention guys ni on the acquisition. Jadi buat satu acquisitions of the over-the-counter healthcare business of Merck KGA ataupun Merck OTC for approximately 3.7 billion. Okay, so the acquisition is 3.7 billion amount dia. This business primarily sells OTC consumer healthcare product mainly in market in Europe, Latin America and Asia, and is included within our personal healthcare category. Okay, during fiscal 2019, the company also dissolved our PG Healthcare Partnership, a venture between the company and Teva Pharmaceutical Industries in the OTC consumer healthcare business. Pursuant to the agreement, PGT products assets were returned to the original respective parents company to re-establish independent OTC business. This transaction was accounted for the sale of the Teva proportion of the PGT business. The company recorded after tax gain of the sale 353 million. Okay, tapi ni untuk tahun 2019 yang lalu. Dua ni lah, satu acquisition, satu lagi dissolve of dia punya JV company. Okay, ini pecahan untuk business unit setiap satu. Dia punya beauty, grooming dan sebagainya. Alright, seterusnya kita tengok page yang 36 sama net sales semua kita dah nampak kat tadi, earnings semua kita dah tengok. Pada page yang kedua tadi, dia dah bagi more details kat situ. Page ke-39, okay, so page ke-39 dia bagi operating cost. So dekat sini kita boleh nampak all the costs associated kepada dia punya business. So gross margin is at 51.2%. This is gross, bukan net. So gross dia lebih kurang 51%. Selling general and administrative expenses dia guna 27%. Okay, 27%. Sebenarnya berkurangan compared to 2020. Okay, 27 operating margin 23, earnings ni. Okay, bila tak bagi pula berapa persen in term of research, contohnya research and development, dia tak bagi yang tu. Sebentar, saya betulkan saya punya kamera ni. Dia berkelip-kelip pula. Okay. Okay, selebihnya anda boleh baca kat bahagian sini, bahagian bawah. Dan I think on the last part yang saya nak tunjuk atau kongsikan kepada anda adalah berkenaan dengan cash dia. Kita tengok berapa cash dia ada untuk asset part 62. Okay, so bahagian cash flow, kat sini kita nampak cash and cash equivalent and restricted cash beginning of the year ada 16.181, at the end of financial year ada 10.288. Okay, so cash and cash equivalent and restricted cash dah ada 10 billion. 10 billion no wonder lah mungkin dia boleh bagi dividen every year. 10 billion cash dia ada, dengan juga restricted dan lain-lain. Dividen, total dividen tu shareholder dia bagi 8 billion. Okay, so 8 billion digunakan untuk bagi dividen kepada shareholder. Semula tadi ada 4 juta orang share owner dia. Kemudian yang lain-lain anda boleh baca kat bahagian bawah-bawah ni, all the information berkenaan dengan bisnes dan pecahan-pecahan daripada dia punya financial data yang dikeluarkan oleh dia punya registered account audit ataupun kita panggil auditor lah. Auditor dia kalau tak silap saya Deloitte. Deloitte. Normal mana-mana company ada 4 lah kalau nak hire untuk auditor. Deloitte contoh salah satu, KPMG, EY, satu lagi apa? PwC. So that is big 4 lah dekat dalam dunia ni. Mana-mana kat Malaysia ke kat overseas ke, that is the big 4 lah. Big 4 firm untuk audit. Okay, I think that's all untuk annual report bagi Procter & Gamble bagi malam ni. Dan seperti biasa sebelum berakhir, saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan salah satu bentuk global stocks investment yang disediakan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd, iaitu pelaburan saham. This is purely on stocks, bukan unit trust. Anda boleh melabur dalam unit trust, dalam saham di peringkat global, saham yang patuh syariah saja.
dengan mudah, dengan goyang kaki. Sebabnya anda hanya perlu lantik Phillip Capital Management Sdn Bhd sebagai apa ni, dia dalam servis private mandate. Anda subscribe kepada servis private mandate ni, dan semuanya daripada A sampai Z, daripada selection of stocks, analisa bila nak masuk, berapa unit nak masuk, how much to sell dan sebagainya, semuanya akan diuruskan oleh Phillip Capital. Okay, so anda boleh just sit back and relax, dan but at the same time anda still boleh monitor performance anda dari semasa ke semasa. Sebab bila anda buka account dengan Phillip Capital nanti, anda akan dapat dia punya access kepada website, kemudian anda boleh log in at any time untuk tengok perkembangan semasa saham-saham global anda. Okay, so global meaning bukan hanya di US, tapi juga di contoh macam di Australia, di UK, US, Canada, Turki, Germany dan lain-lain lah. Dan this country allocation, stock allocation, company mana dan sebagainya, dia akan buat rebalancing every month. Okay, so meaning every month tu tak akan sama. Mungkin akan ada perubahan dari segi weightage, dari segi company, dari segi country, okay, dan sebagainya. Sekiranya anda berminat untuk dapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan peraburan private mandates di peringkat global ini, anda boleh hubungi saya, sama ada boleh PM terus ataupun boleh klik link yang saya sediakan untuk dapatkan penjelasan dengan lebih lanjut. Okay, jadi saya akhiri sesi ini. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang, insyaAllah. Dan jangan lupa kongsikan video ini, dan kepada yang dah kongsikan, saya ucapkan jutaan terima kasih. Okay, mudah-mudahan ini menjadi pahala buat kita semua, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.